Sejarah telah membuktikan sekitar tahun 70-an, Bagan Datuk merupakan pengeluar utama komuniti kelapa di negara ini. Selepas hampir 40 tahun berlalu, kini hanya tinggal kenangan. Sekiranya dilihat dari aspek pertumbuhan penduduk, Bagan Datuk saban tahun mencatatkan pertumbuhan yang negatif atau dengan kata lain, hampir tiada pertambahan penduduk berlaku. Kutipan cukai hasil tanah yang tidak berbayar meningkat setiap tahun. Hal ini berlaku kerana peratusan tanah terbiar serta pertindihan tuntutan hak milik tidak mampu diselesaikan dengan segera. Kesemua yang disebut tadi merupakan petunjuk bahawa hampir tiada pembangunan yang seimbang serta aktiviti yang mampu memberikan pulangan kepada ekonomi penduduk setempat. Umum sedia maklum bahawa Bagan Datuk dikatakan sebagai kubu kuat Barisan Nasional melalui ahli parlimennya Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi. Jika pilihan raya umum ke-11, majoriti undi bagi parlimen mencecah lebih 10,000. Pilihan raya umum ke-12, Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi hanya mampu mendapat sekitar 2,000 lebih. Manakala Dewan Undangan Negeri Dun Rungkup hanya memperoleh majoriti 454 undi sahaja. Setelah sekian lama Parlimen Bagan Datuk serta Dun Rungkup diwakili oleh Barisan Nasional, timbul persoalan dan pertanyaan, mana pembangunannya? Dewan Undangan Negeri Dun Rungkup tidak berubah wajah sama seperti dahulu. Pusat Tumpuan Pekan Bagan Datuk tetap tidak berubah wajah. Malah projek yang dilaksanakan tidak membuahkan hasil. Jika satu ketika dahulu kita dijanjikan projek limbungan kapal NGVTEC yang merupakan limbungan yang terbesar dan bakal memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Apa sudah jadi dengan projek ini? Kita dengar penjelasan ini dahulu. NGVTEC telah diberikan kontrak oleh Kementerian Pertahanan untuk membina 2 training ships, 2 kapal latihan. Dan tempoh telah diberikan. Kapal itu mesti diserahkan pada TLDM pada pertengahan tahun 2012. Beza untuk membuat limbungan kapal dengan kapal mesti disiapkan pertengahan tahun ini tak cukup tempoh. Oleh sebab itu, kapal-kapal itu terpaksa dibuat di limbungan kapal NGVTEC di Sijangkang, Kelang. Menurut sumber dalaman pengurusan ladang Saim Dabi Bagan Datuk menjelaskan, Jabatan Audit Dalaman Saim Dabi menyatakan bahawa projek pembinaan limbungan tersebut dibatalkan. Projek yang melibatkan pengambilan tanah seluas 400 ekar itu bersekali dengan pembinaan pengkalan mini Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM telah dibatalkan sejak penghujung tahun lepas. Limbungan yang bernilai 620 juta ringgit itu telah dilancarkan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 21 Jun 2010 dan upacara pecah tanah setahun kemudian pada 30 Julai 2011 oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Satu lagi projek yang hanya wujud papan tanda adalah pembinaan Maktab Rendah Sains Mara MRSM Bagan Datuk. Tak nampak ke yang dah ada papan tanda di sebelah sekolah menengah sains Bagan Datuk? Tanah ini adalah milik Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Rakyat itu apa? Mara kan? MRSM itu apa? Maktab Rendah Sains Mara. Tanah dah dibeli. Tunggulah, bukannya tipu. Tanah dah dibeli, artinya nak naiklah tu. Selain dari itu, penduduk Dun Rungkup juga tertanya-tanya apa sudah jadi
dengan projek Universiti Teknologi Mara UiTM Bagan Datuk, Sekolah Menengah Teknik Bagan Datuk serta status Politeknik Bagan Datuk. Kesemua projek ini pernah diumumkan oleh Ahli Parlimen Bagan Datuk pada Majlis Jamuan Makan Malam sempena perayaan Hari Guru peringkat Parlimen Bagan Datuk di Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk. Apapun alasan yang diberi, masyarakat melihat ini adalah satu kegagalan dari seorang wakil rakyat merancang dan melaksanakan pembangunan di kawasan yang diwakilinya. Pembangunan yang tidak seimbang di hutan melintang dan Dun Rungkup adalah bukti bahawa Dun Rungkup tidak diperendahkan. Bagi menepis dakwaan tersebut, calon baru turut diketengahkan bagi pilihan raya umum ke-13 kali ini. Datuk Syahrul Zaman Datuk Yahya merupakan setiausaha politik kepada Ahli Parlimen Bagan Datuk. Anak bekas wakil rakyat Dun Rungkup serta Ahli Parlimen Bagan Datuk ini merupakan calon yang ditunjuk oleh Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi. Yang menariknya terhadap Syahrul Zaman, beliau bukan merupakan anak tempatan Dun Rungkup. Malah, beliau tidak mengundi pun di Dun Rungkup. Timbul persoalan, apakah Dun Rungkup sudah kehabisan atau tiada langsung anak tempatan yang layak menjadi calon wakil rakyat bagi kampungnya sendiri, dan mengapa juga perlu memilih anak bekas wakil rakyat? Memang tidak dinafikan ramai yang menjadi calon import pada sesuatu pilihan raya, tetapi mereka akan membina tapak atau pengkalan serta mengundi di Dun tersebut. Bukannya langsung tidak mengundi dan membina pusat khidmat setempat. Ini merupakan kali kedua Dun Rungkup menerima calon import selepas Datuk Syarani Muhammad yang tidak bertanding atas sebab kesihatan. Lawan Datuk Syahrul Zaman adalah Ustaz Misbahul Munir, sememangnya anak tempatan yang mengundi di dalam Dun Rungkup. Bertanding buat kali keempat, calon yang berkredibiliti jauh lebih hebat dari Datuk Syahrul Zaman. Berpengalaman sebagai seorang pendidik dan pendakwah bebas, Ustaz Misbahul lebih matang dalam politiknya. Memiliki Master of Art dalam Sains Politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2003 serta melibatkan diri lebih 30 tahun dalam khidmat sukarela serta pertubuhan bukan kerajaan NGO. Ustaz Misbahul Munir adalah calon yang paling layak mewakili Dewan Undangan Negeri Dun Rungkup atas banyak faktor. Bak kata pepatah, tepuk dada tanya selera. Fikirlah dengan semasak-masaknya, apakah kita akan memilih wakil rakyat yang bukan anak tempatan serta sukar untuk ditemui, atau memilih wakil rakyat yang sentiasa berada di kawasan yang diwakilinya. Keputusan di tangan anda. Undilah dengan bijak demi perubahan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Rungkup.